Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Baik, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan semua sihat no? Hujan malam ni jadi tak ramai lah no. Dan yang panggil saya tu nama apa? Bang Hadi dia pun tak ada malam ni. Dia pergi mana? Dia out station. Mana Kemaran Highland ke apa? Dan ni banyak orang berjalan lah sebab kita baru habis PKP, jadi banyak ambil peluang lah untuk bercuti dengan keluarga kan. Jadi tuan-tuan boleh dah nak berjalan pergi Kuala Lumpur ke Langkawi ke, boleh dah. Kemaran Highland ke, dah berjalan ke belum ni? Belum pergi? Baik. Jadi tuan-tuan tak apalah, banyak mana yang ada, kita jalan macam biasa lah. Kita berhenti di mana? Hadis yang terakhir dalam kitab kita, kitab Riyadhus Shalihin, taman orang-orang yang soleh. Kita berada di bab sidq. Sidq ni maksud dia bab benar. Benar dengan orang, benar juga dengan diri sendiri. Jadi kita berada pada hadis yang terakhir dalam bab ni, ataupun hadis yang ke-59. Daripada awal kita mengaji dulu, mungkin 4 tahun 5 tahun lepas. Jadi kita dah baca lebih kurang 58 hadis. Jadi malam ni kita masuk hadis yang ke-59. Baik. Jadi tuan-tuan, kita tengok hadis yang ke-59 dalam bab sidq, bab benar. Baik. An Abi Khalid Hakim bin Hizam radhiyallahu an. Hadis ni daripada Abi Khalid Hakim bin Hizam radhiyallahu an. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahumā fi bay'ihima wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bay'ihima. Muttafaqun alaih. Makna dia apa? Dua orang yang berjual beli tu, kita bila jual beli, orang yang berjual beli tu, dia diberi hak khiyar selagi mana belum berpisah. Maksudnya kita pergi beli barang, masa kita tengah beli barang tu, kita ada hak khiyar. Khiyar ni apa? Khiyar ni maksud dia sama ada kita nak meneruskan jual beli ataupun kita nak batalkan. Itu khiyar. Selagi mana duduk dalam satu majlis, selagi tu ada hak. Itu tak boleh marah. Jadi kita lah pergi kedai, tengok orang ramai, kita nak beli, tengok ramai, kita ada hak untuk cancel. Tak ada masalah. Bukan aib pun. Bukan aib. Itu hak pembeli ataupun penjual. Malah penjual juga boleh cancel. Boleh juga. Selagi mana kita duduk dalam satu majlis. Itu hak masing-masing. Hak masing-masing. Dia selagi mana belum berpisah. Ni khiyar majlis. Makna dia, kita pergi, kita nak beli barang, kita tengah sembang-sembang, tawar-menawar, dan kita buat keputusan tak jadi beli. Boleh, tak ada masalah. Ataupun penjual buat keputusan, kita minta murah sangat, dia kata tak apalah, dia tak jadi jual. Boleh juga. Ini hak yang diberikan kepada penjual dan pembeli. Baik, nanti kita sebut berapa jenis khiyar. Fa in sadaqa wa bayyana, kalau dua-dua betul, yang hak jual itu jujur, yang nak beli itu pun jujur. Wa bayyana, dan menjelaskan harga dia sebenar berapa, kita nak barang apa, kita jujur.
Burika lahuma fi bai'ihima, maka Allah berkati dalam perniagaan mereka. Baik. Wa in kadzaba, kalau kedua-duanya ataupun salah seorang daripada ni menipu. Menipu, sama ada penjual ataupun pembeli, dia ada buat apa, tipu helah lah. Wa katama, dan dia sembunyikan keaiban dia, keaiban barang tu. Hatta pembeli pun ada juga menipunya. Kalau tuan-tuan tengok beberapa orang pembeli yang mana dia buat apa, dia bagi duit dekat penjual, kemudian dia bagi duit, dia bagi duit palsu contohnya lah. Duit palsu. Ada orang yang, beberapa orang yang kena kan, nampak macam kaya, mai bayar duit, tengok duit palsu. Malah di apa, kedai depan ni pun ada kena kan, kedai ada kena. So saya tengok dia beli scanner tu, ada scanner duit tu kan, sebab dia beberapa kali dia kena duit palsu. Duit palsu tak boleh pakai, haram hukum dia. Duit tak boleh. Kalau kita boleh cetak duit palsu pun hukum dia haram. Katakan kat rumah kita boleh buat mesin duit, hukum dia haram. Haram. Walaupun kita boleh buat sebiji, tak boleh. Haram juga. Dia macam tu, duit palsu. Sebab apa? Duit ni dia tak ada nilai kecuali apabila dikeluarkan oleh bank. Tu kena tahu. Bila ada pihak lain yang keluar, dia akan menyebabkan nilai duit jatuh. Jadi saya ada seorang ustaz, dia bagi tahu saya, dia pernah jumpa dengan geng-geng sindiket buat duit ni, bukan duit kita, dia buat duit dolar. Duit Amerika tu kan, duit dolar. Jadi depa buat, dia masuk dekat bilik tu, dia tengok duit dolar sebiji, duit dolar banyak tu kan, 100 lebih kurang kita 400 ya. Kita lebih kurang 400. Jadi dalam bilik tu penuh duit dolar. Dia buat sebiji, cuma ada satu garis line tu dia belum lagi dapat buat. Dia ada satu garis line. Itu susah nak buat. Jadi ustaz tu masuk, memang dia sebut sendirilah, dia pun kelabu mata. Yalah, duit banyak. Ni bukan duit Malaysia, duit Amerika. Seluruh dunia pun pakai duit tu. Lepas tu dia pun balik, selang beberapa hari dia balik, semua kena tangkap habis. Polis ambush semua kena tangkap. Nasib baik dia tak ada masa tu. Tidak, dia sekali pun kena. Nak cerita duit palsu, hukum dia haram, sebab kita akan merosakkan nilai. Sebab tu tak boleh buat duit palsu. Walaupun kita boleh buat sebiji, kita akan rosakkan nilai duit tu. Macam zaman Jepun, tuan-tuan ingat dia cetak duit pisang kan, bila dia cetak banyak, maka duit langsung tak ada nilai. Baik, sebab apa? Terlalu banyak duit mengatasi barang yang ada ataupun perkembangan ekonomi, duit akan jatuh nilai dia. Baik, jadi kalau penjual ataupun pembeli menipu ataupun menyembunyikan keaiban dia, muhiqat barakatu bai'ihima, dihancurkan keberkatan perniagaan tu. Baik, jadi ada beberapa benda yang kita tengok dalam hadis ni. Yang pertama adalah khiyar, tuan-tuan. Apa itu khiyar? Khiyar ni banyak, tuan-tuan. Kalau dalam mazhab Imam Abu Hanifah ada 17 khiyar. Panjang perbahasan. Dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, ada 16 khiyar. Dalam mazhab Hambali ada 8 khiyar. Dalam mazhab Imam Malik ada 2 khiyar. Tapi kesimpulannya khiyar ni ada 4. Sebab tu kita nak jual beli, kena ingat ada 4 khiyar ni. Yang kita pun buat selalu, tuan-tuan, macam waranti dan sebagainya, semua khiyar tu. Yang pertama disebut sebagai khiyar aib. Khiyar syarat. Yang pertama khiyar syarat. Khiyar syarat, khiyar ru'yah, khiyar aib dengan khiyar majlis. Ini yang utama. Khiyar syarat ni makna dia, bila kita beli barang, kita bagi tahu kat penjual tu, dalam tempoh 3 hari, tengoklah, aku dah bayar, kita dah bayar lah kat dia, ataupun kita tak bayar lagi kat dia, tapi tempoh 3 hari, sama ada kita nak teruskan beli ataupun kita nak pulangkan balik. Itu kita dah hak, tapi tak lebih 3 hari. Dia mesti tempoh yang tertentu. Itu pun 3 hari mestilah barang yang tak rosak. Tak bolehlah kita beli karipap, dalam masa 3 hari saya boleh pulangkan balik kot. Yang tu tak boleh lah, karipap nanti dia rosak, basi. Makanan tak boleh. Ni cerita motor ke, kita beli handset kat kawan kita ke, kita beli mesin pengracun ke, bagi try 3 hari dulu, nak tengok okey ke tak okey function dia. 3 hari hak kita. Kalau di barat tu dia bagi lebih lagi. Barat hebat, tuan-tuan, sampai sebulan dia bagi pakai. Sampai saya mula jumpa. Sebab tu kita nak lawan, jangan kata orang Cina Malaysia, tuan-tuan.
Kita nak lawan Yahudi, kalau Cina Malaysia pun kita tak boleh challenge, Yahudi lagi tak boleh. Yahudi lagi hebat perniagaan dia apa. Kalau di barat tu orang jual laptop, dia bagi sampai sebulan dia bagi pakai. Dia bagi lama dia pakai. Sampai ada saya ingat ada orang pernah dia buat, dia cerita kat saya lah, orang Melayu. Dia cerita dia duduk di Amerika tu, dia pergi guna laptop ni dalam beberapa minggu, habis tempoh kata saya tak minat lah nak beli. Dia pergi balik, dia pergi kedai lain pula. Sampai dia buat macam tu sampai kerja selesai. Tapi tak boleh buat macam tu sebenarnya. Kita kena jujur. Mana boleh buat macam tu. Nah, hukum dia haram. Kita pakai, dia bagi tempoh, kita berkenan kita belilah. Tapi kalau awal-awal kita bukan nak beli pun, masa tempoh dia bagi tu kita memang nak guna je, nak buat kerja laptop kita. Ataupun member bagi kita pakai. Contohnya lah ada orang jual apa, member kita jual mesin drone. Nanti kan pakai drone, mesin apa, padi ni. Jadi member kita kata 3 hari aku bagi guna. Kalau niat awal kita pun memang kita nak pakai 3 hari ni, nak peripar racun bagi selesai kat kebun aku tu, nak bagi balik. Hukum dia haram, tu menipu. Tu namanya helah ni, kata helah ni menipu. Kena jujur lah, kita betul-betul nak belilah. Yang ni kalau kita dah pakai 3 hari, okey, kita berkenan, kita beli. Jangan ada helah. Jadi dalam masa 3 hari tu kita ada hak nak membatalkan ataupun meneruskan. Itu kita panggil khiyar syarat. Kita letak tempoh. Dalam tempoh ni sama ada saya nak teruskan ataupun saya nak batalkan. Tapi kita kena sebut. Masa beli tu kena sebut lah. Ini masa beli tak sebut, tiba-tiba main hentak balik. Nanti kita tengok. Itu pertama khiyar syarat. Kita syaratkan. Yang kedua adalah khiyar ru'yah. Khiyar ru'yah ni adalah khiyar yang mana kalau kita beli barang, kita tak tengok lagi barang tu, maka kita diberi hak bila kita tengok nak teruskan jual beli ataupun nak cancel. Nah, kita ada hak masa tu nak teruskan ataupun tak. Baik. Kecuali kalau kita kata tak apalah, lagu mana pun boleh. Yang tu kita dah menggugurkan hak kita. Ni kalau kita tak tengok lagi, kita ada hak untuk membatalkan. Contoh tuan-tuan beli barang kat Shopee lah, betul tak? Shopee sebenarnya semua betul lah. Tiba-tiba tuan-tuan dapat tak seperti mana yang diharapkan lain, tuan-tuan kan boleh hantar balik, claim balik duit, boleh. Bila kita dapat barang tak sama, jadi kita boleh hantar balik. Baik, jadi itu khiyar ru'yah. Tengok kita tak berkenan, tak sama seperti yang mana kita harapkan, kita boleh bagi balik. Itu khiyar ru'yah. Yang ketiga adalah khiyar aib. Aib ni makna dia, kita beli benda kita tak nampak cacat benda tu, nampak elok beli mesin kat kawan, mesin racun, nampak elok pakai dalam beberapa hari rosak, nampak bocok sana bocok sini, dia punya minyak sumbat tuti. Yang ni boleh bagi balik pasal aib yang tersembunyi. Tapi kalau tuan tu dah kata tapi aku punya mesin ni ada masalah sikit, kita kata tak apa, macam mana pun okey, yang tu tak payah, kita dah gugurkan hak. Khiyar aib ni kalau member kita kata banyak masalah kereta aku ni, kita kata tak apa, masalah lagu mana pun aku berkenan lah. Kita beli-beli tengok masalah valve dia bengkok, kita tak boleh lah, dia dah kata awal-awal dah. Lainlah dia kata kereta dia okey, memang semua okey, tak ada masalah, boleh berlari 200 lebih, kita beli-beli tengok-tengok enjin teruk, ini teruk, kita ada hak kembalikan balik kepada dia. Itu hak kita. Dia panggil khiyar aib yang tersembunyi. Kecuali kita yang terima, awal dia bagi tahu kita dah terima dah, itu kita tak boleh lah claim, kita dah terima dah. Yang keempat adalah khiyar aib. Khiyar aib ni apa? Khiyar aib adalah khiyar yang mana khiyar majlis. Khiyar majlis, khiyar yang mana kita duduk di kedai tu, kedai makan ke, kedai apa ke, kita tengok-tengok tak jadi beli, okey tak apalah, hak kita tuan-tuan. Tapi kita kadang-kadang kita pergi kedai makan, kita tempah makanan, tengok 45 minit tak sampai lagi. Kalau kita cancel, biasanya tukang kedai tu macam apa ada ni, tak boleh tunggu lah. Kadang-kadang orang macam marah. Tapi sebenarnya dari segi Islam, itu hak kita sebenarnya. Hak kita nak meneruskan jual beli, ataupun hak kita nak meneruskan, ataupun hak kita tak mau beli. Boleh hak kita, selagi mana kita tak berpisah. Baik. Saya pernah jumpa orang, sama juga waranti tuan-tuan. Kan kita beli kereta, beli apa, dia bagi waranti kan, itu semua khiyar syarat. Khiyar syarat.
Dia bagi dalam tempoh sekian dan sekian. Kalau barang mudah rosak tak boleh lah. Kalau macam kereta, motor, kadang-kadang dia bagi waranti setahun, ada 2 tahun, ada yang sampai 5. Kereta biasanya 5 tahun kan, ataupun sampai 100,000 kot. 100,000 dia punya odometer tu, 100,000 perjalanan, ataupun selama 5 tahun, yang mana dahululah. Biasanya begitulah kereta. Jadi dalam tempoh tu kalau ada masalah, tapi kadang-kadang pun kita tengok dia ada juga yang tidak jujur. Kita beli kereta rosak, kita pergi kedai, contohnya lah masa 4 tahun kita pakai rosak. Bila kita pergi kat dia kata mana dah rosak, okey ni, mana dah rosak, dia kata macam tu lah. Tapi bila dah habis je waranti, kita pergi dekat dia, macam-macam dia kata rosak. Kalau perasan lah, yang ni kena tukar, yang tu kena tukar. Sebab tu orang dalam masa waranti dia pergilah dekat Pro 2 ke Proton ke, habis waranti biasanya dia pergi kat lain lah. Sebab biasanya begitulah, habis je waranti macam-macam nak tukar. Pasal apa? Pasal bila kita kena tukar, kita bayar sendiri. Yang ni rosak, tu rosak, yang ni rosak, tu rosak. Sebelum waranti, kenapa dia tak sebut lagu tu? Kalau dia sebut lagu tu, dia tukar free. Kenapa free? Ialah dalam waranti kan. Baik. Abang saya kena, dia beli kereta Alza dia, aircon rosak. Baru pakai berapa tahun dia. Aircon dia sekejap laju, sekejap pelan. Tuan-tuan pernah hilir kereta tu, tanda dia nak rosak tu, dia ada something tu. Sekejap angin dia kuat, lepas tu slow, lepas tu kuat balik. Dia tanda dia nak rosak lah tu. Kipas dia kot. Pergi dekat Nibun Tebai kata mana ada rosak. Dia kata okey lah, dia kata. Pergi dekat pakar aircon dia kata nak rosak dah ni kipas dia tu. Nanti dia terus tak berjalan. Sejak pada tu abang saya tak pergi dah lah tuan-tuan ke center. Ni kita nampak khiar yang dia letak lah, waranti kan, khiar syarat. Baik. Jadi dia sebut, yang dalam hadis ni sebut adalah khiar majlis. Maknanya dia kita pergi beli jujur. Yang nak beli tu biar betul-betul nak beli, jangan kita ada helah. Yang nak jual itu kena jujur, bagi tahu apa kelebihan barang dia, apa kekurangan barang dia, kena jujur. Sebab tu meniaga ni tuan-tuan, dia ada satu jaminan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tajir al-amin as-saduq ma'al anbiya wal mursalin. Peniaga yang jujur, amanah, nanti di hari kiamat dia dekat dengan Nabi, dengan Rasul. Hebat tu. Sebab apa? Sebab orang berniaga tak kira siapa pun tuan-tuan, sama je semua. Semua orang nak berniaga, semua nak untung. Tak ada orang berniaga nak rugi. Jadi bukan benda yang mudah untuk kita berniaga, untuk kita jujur. Berat tuan-tuan, nak jujur dalam perniagaan. Kalau kita pergi kedai tuan-tuan, kalaulah kedai tu tulis lauk, okey, dia tulis ini lauk hari ni, lauk semalam, ni lauk kemarin dahulu. Tuan-tuan ambil yang mana? Tuan-tuan mesti ambil hari ni, betul tak? Orang tak akan ambil lauk semalam. Pergi bazar Ramadan, ada orang bazar Ramadan mati. Ada mati. Pasal apa? Sebab keracunan makanan. Ada mati. Saya baca berita setiap Ramadan ada yang mati. Ada yang muda pun mati. Keracunan makanan memang bahaya, mati. Sebab tu tuan-tuan, kalau keracunan makanan jangan pandang biasa, cepat-cepat pergi hospital dicucuk. Ada orang mati. Pernah saya beli di Bagan Serai, banyak saya beli ayam percik tu, tak boleh makan, semua busuk dah. Masa dia ayam tu dah lama, dia duduk bakar lagi, tak nak rugi. Tak boleh tuan-tuan. Pasal apa? Kita meniaga, kita dapat hak untung. Orang bagi hutang tak boleh untung. Contoh, saya ada 1,000, bagi abang pinjam, nanti bayar 1,200, tak boleh. Riba kan? Tapi kenapa boleh saya beli apa? Contohnya lah, saya beli laptop 1,000, saya jual 1,500. Boleh. Sebab apa boleh? Sebab perniagaan kita menanggung risiko. Sebab tu kita layak terima. Pernah satu ketika ada seorang lelaki, dia beli hamba zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beli hamba. Zaman sekarang tak ada hamba dah. Bila dia bawa balik ke rumah, bila buat kerja, tengok-tengok hamba ni cacat. Maka dia pulangkan balik hamba ni kepada tuan dia. Dia ambil balik duit dia. Ni kata aib ni. Aib ni tersembunyi. Kemudian tuan hamba ni kata pada Rasulullah, apa keuntungan saya? Mana keuntungan saya? Kata Rasulullah, al-kharaju bid-daman. Keuntungan yang kita dapat mestilah berserta dengan tanggungan resiko.
Kita buat perniagaan risiko tuan-tuan. Apa-apa perniagaan boleh jadi laku, boleh jadi tak laku. Sebab tu kita layak dapat untung. Malah untung tidak ada had selagi mana relevan. Contoh tuan-tuan tengok Nilofa kan, kaya dia beli tudung, dia beli banyak lah tudung dia tu. Dia beli di Vietnam, dia beli banyak apa kontainer tak tahulah, sampai harga satu tudung jadi RM1. Beli banyak, tapi risiko tinggi ya. Kalau tak laku macam mana? Berapa ribu dia beli tu. Tapi dia bila balik di Malaysia jual mahal, berapa puluh dia jual kan, 50-60 dia jual. Memang untung kan. Tapi sebab untung bukan mudah, keluar modal pun banyak, beli daripada jauh, risiko pun ada, boleh jadi laku, boleh jadi tak laku. Sebab tu boleh berniaga. Orang berniaga semua ambil untung. Sebab tu tuan-tuan tengok orang berniaga, dia tak boleh untung kalau berniaga yang betul lah. Biasanya dia letak jangan kurang daripada 30%. Gitulah, 30% pada barang. Maksud dia, kalau barang tu RM1, kita beli RM1, janganlah jual bawah pada RM1 3 rupang. Lebih kurang macam tu lah. Dia 30%. Kalau kita beli RM100, janganlah barang modal kita RM100. Kalau berniaga betul lah ni, biasanya mereka punya apa, mereka letak dah dia punya tangga, jangan kurang daripada jual, jangan kurang pada 130. Jual lah lebih sikit. Itu dia punya ni lah, cara nak dapat untung. Boleh lah. Baik, jadi tuan-tuan, orang yang berniaga nak laku, nak kaya, nak untung, tapi kena jujur. Dalam masa yang sama kena jujur. Siapa yang dalam masa dia nak cari untung ni, dia boleh jujur, hebat ni tuan-tuan. Bukan senang. Sibuk kita nak untung, kita boleh jujur, ni hebat. Sebab tu mendapat jaminan daripada Rasulullah, syurga dia nanti dekat dengan Nabi, dengan Rasul. Sebab apa? Dia menyediakan khidmat. Betul tak? Tuan-tuan, sini tak ada orang meniaga roti canai, tuan-tuan meniaga roti canai. Ramai orang boleh makan roti canai. Tuan-tuan pula jujur, ada satu hari kita buat roti canai tak jadi, tak payah jual. Betul tak kan? Ni kadang-kadang dah tak jadi pun jual juga. Betul tak? Kesian lah tuan-tuan. Kita jujur dengan orang. Ataupun kuah kita tak jadi ke, kuah basi ke, kuah semalam ke, kuah apa dah, tengah masak-masak elok-elok cicak jatuh dalam kuah, orang tak tahu. Betul tak? Orang tak tahu. Jujur. Kita masak seperiuk dah kuah kita ataupun masakan kita nak berniaga ni, cicak jatuh, najis tak? Najis habis semua najis. Tapi kalau kita cedok buang, orang tahu tak? Orang mana tahu. Ada viral kan, beli nasi kuah ada cicak dalam tu. Ada kan viral kan, ada cicak dalam tu. Ni kena jujur. Sebab tu ada ulama macam apa, Muhammad bin Sirin, ulama meniaga hebat tuan-tuan. Dia pernah beli madu, jatuh madu, beli banyak ni madu, berpuluh ribu dia beli, jatuh tikus, dia buang semua. Sebab semua rosak madu. Dia kalau ayak lain, ayak madu lain. Sebab madu dia bukan ayak. Kalau ayak telaga kita besar tu, 2 kolah jatuh tikus, kita buang lah. Cicak ke, sebab ayak lebih 2 kolah. Tapi kalau ayak macam dalam baldi tak boleh lah, najis lah semua tu. Baik, jadi kalau madu tak boleh, madu rosak semua. Sama gulai, masak-masak gulai, cicak jatuh. Macam kita angkat, bagilah makan. Ini tak boleh. Nak jujur tu susah. Betul tak? Susah nak jujur, ada risiko. Sebab tu orang yang buat korban kan, orang kita beli lembu kat dia, dalam penghantaran patah kaki lembu, kan tak boleh korban. Patah kaki mana boleh, ekor putih ya, mata buta ke, betul tak kan? Bawa lori pun tercucuk mata dia dengan apa-apa ke, tak boleh korban. Hang kenalah tanggung. Cari lembu lain. Itu kita kata orang yang meniaga lembu, dia untung banyak, tapi risiko pun besar. Orang buat perumahan untung banyak, risiko besar. Kalau tak laku macam mana? Modal banyak. Baik. Jadi tuan-tuan, meniaga kena jujur. Yang pembeli kena jujur, yang hak jual pun kena jujur. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah masuk pasar, tengok ada orang meniaga gandum kan, cantik. Jadi Rasulullah tengok, kagum, cantik sangat dia punya gandum tu. Maka Rasulullah cucuk jari, cucuk bawah basah. Maka Rasulullah kata, "Ma hadha ya sahibat ta'am." Ni apa benda ni, wahai penjual, pemilik makanan? Kata lelaki ni, "Asabat sama," kena hujan.
Afala ja'altahu fawqah, kenapa tak jadikan yang basah kat atas? Kayarahun nas, supaya orang lain boleh tengok rupanya ada basah bawah tu. Mal ghasya falaysa minna, siapa menipu bukan di kalangan umatku. Tapi kadang-kadang orang menipu. Kita pergi pasar kan, nak beli ikan, tanya orang jual ikan tu, bila ikan ni? Oi, baru pagi tadi. Padahal semalam punya. Dia kata baru pagi tadi. Nampak dia lari lah sikit tuan-tuan tu. Sama juga tuan-tuan beli daging. Dah beli daging tuan-tuan, daging. Perasan tak, kita beli daging, dia kerat-kerat, dia bagi kat bawah sikit. Perasan ke tak perasan? Tuan-tuan agak-agak yang bawah tu apa dia? Agak-agak lah. Kadang-kadang kata tak apa, sedekah. Dia bagi lebih lagi. Tuan-tuan beli sekilo, dia bagi sekilo 100. Tak pun sekilo 2. Tak apa, sedekah. Bawah tu apa? Bawah tu import. Kadang-kadang kita beli hak atas, orang jual daging tahu jadi hak atas kita minta, dia potong. Pasal apa ambil kat atas bawah tu sikit, dia campur, dia bubuk, dia bagi. Susah nak berniaga. Sebab tu saya sebut, nak berniaga, nak jujur susah. Sebab tu jaminan dia hebat. Kita tanggung risiko tuan-tuan. Walaupun kita masak semalam punya dah tak boleh. Saya tahu, tuan-tuan tengoklah, kenapa kita tak boleh lawan Yahudi tuan-tuan. Yahudi dia memang sangat straight dalam perniagaan. Straight dia. Dulu tuan-tuan, KFC dululah, sekarang ni Johor dah belilah, Johor Corporation kan. Dulu masa mula-mula Yahudi punya KFC ni, ayam KFC tu yang dia goreng tu, dia letak dalam tu 2 jam je. 2 jam saja. Sekarang saya tak tahulah, sebab dia syarikat Johor Corporation dah beli, tak tahu pengurusan orang Melayu macam mana. Jadi ayam yang dipegoreng ni, kawan saya yang kerja bagi tahu masa saya mengaji di UM tu, ayam yang dipegoreng tak dalam tu 2 jam saja. Kalau 2 jam belum ada orang beli, ambil buang. Bayangkan tuan-tuan. Dan sebab tu kadang-kadang ada kawan saya masa dia pernah buang tu, ambil makan. Nak buang, ambil makan. Dia pernah buang lah, ambil makan. Tapi nak ceritanya betapa Yahudi ni tak mau kalau customer kena benda yang tak elok. Betapa jujurnya Yahudi tu. Sebab tu bila kita tengok cara orang Jepun berniaga, orang Cina berniaga, orang Yahudi lagi lah tuan-tuan, kita tengok, susah kita nak challenge ni. Dari segi jujur, yang kita Islam ni betul jujur ni pun, kita nak challenge ni pun susah. Tuan-tuan tahu makanan Yahudi kosher kan? Kalau pergi negara, dia ada makanan daripada negara Yahudi kosher tu. Kosher tu kalau ikut fatwa daripada Al-Azhar dan ulama dunia boleh makan, walaupun orang Yahudi sembelih. Sebab dia memang ada dalam Quran sebut, Yahudi dengan yang Nasrani sembelih kita boleh makan. Jadi tuan-tuan, depa kalau tuan-tuan tengok dia punya kebersihan, depa kalah kita tuan-tuan. Sangat straight. Orang Yahudi adalah bangsa yang sangat menjaga makanan, sangat jaga. Lebih berat pada kita tuan. Dia tak makan khinzir ke, yang pelik-pelik dia tak makan. Baik. Jadi tuan-tuan, kena jujur dalam kita berniaga. Itu satu tuan-tuan. Sama juga tuan-tuan nak jual apa-apa pun, nak jual tanah ke, nak jual apa-apa, bagi tahu betul-betul. Saya berapa kali tuan-tuan, yang ustaz juga tuan-tuan cerita kat saya, okey, tanah ni elok, tanah ni dekat dengan jalan, boleh buat rumah. Saya pernah nak beli tanah, jadi dia promote saya, dia kata, ustaz, tanah ni okey, dekat dengan jalan, boleh buat rumah, tak jauh dengan rumah orang. Promote tu bagus, yang promote pun ustaz. Kita pun pilah tengok rupa-rupanya atas bukit tu. Tuan-tuan naik kereta tak lepas, naik motor baru lepas. Macam mana kata dekat? Tuan-tuan yang beli tanah, saya nasihat lah, tak kira lah yang promote tanah tu tok guru pondok mana pun, jangan, pergi tengok dulu. Bab tanah jangan main-main. Kita bukan tak nak percaya ke orang, tapi begitulah syariat Islam. Hatta dalam Islam, kalau berhutang tulis. Betul tak? Katakan kita ada seorang sahabat kita, tok guru pondok mana-mana lah, nak pinjam duit. Okey, kita boleh, kita ambil saksi 2 orang, tulis. Memang begitu arahan Islam. Memanglah tak wajib, sunat begitu. Sunat kita buat macam tu. Kalau kita panggil 2 orang saksi, kemudian kita tulis, kawan kita kata, ni sampai tak percaya kat aku. Bukan dagu tu. Ini suruhan Islam. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Tulis. Wal yashidu syahidaini min rijalikum. Kena ada 2 saksi.
Sampai Quran sebut, kalau kita dalam perjalanan ada orang nak pinjam duit, saksi tak ada, buat apa? Farihanum maqbudah. Ambil apa? Ambil cagaran, barang gadai. Islam ajak sampai macam tu. Makna dia kalau ada orang nak pinjam duit, dia saksi tak ada, penulis tak ada, ambil cagaran. Apa-apa cagaran lah, motor ke, insek dia ke, ambil cagaran. Pasal apa tuan-tuan? Oi, hutang ni banyak orang hutang tak kerti bayar. Betul tak? Hutang bayar malas. Dulu masa Ustaz Awi hidup, ada orang pakai air hitam, pinjam kat Alung, pinjam kat kawan tak bayar, tak apalah, pinjam kat Alung tak bayar, jangan. Dia cari sampai dapat. Pinjam kat Alung tak bayar, dia ingat tak ada apa kot. Tuan-tuan jangan main. Alung kaki-kaki dia banyak Melayu. Betul tak? Melayu, badan taf-taf, mau berani-berani je tuan-tuan, hati kering punya. Jadi tuan-tuan, dia tak bayar. Ni cerita ni adik Ustaz Awi, arwah meninggal dah. Tu ada gambar Ustaz Awi kan. Ustaz Zawawi meninggal pun. Dia yang settle kan. Jadi orang pakai hitam yang kan tak ada apa, tak bayar. Rupa-rupanya telefon dah, anak bini dia dah berada di Kuala Lumpur lah. Depa ambil kat rumah kat hitam ni. Tak tahu, mungkin depa pandai lah berkelentong. Suami hang sakit ke apa ke, depa ambil tu, dia bawa pergi di hotel Kuala Lumpur, letak di situ. Nak bayar tak bayar. Kawan gelabah. Anak bini dah ambil, boh di sana. Sebab tu tuan-tuan pergi pinjam Alung, biasanya tuan-tuan report polis bukan nak layan pun. Betul tak? Dah tahu gitu cara depa yang pergi pinjam buat apa. Dah tahu depa cara, memang depa bagi mu riba sungguh tuan-tuan. Riba bukan sikit-sikit, memang potong kepala lah tuan-tuan. Dia punya bunga tu memang tinggi sungguh. Baik. Jadi tuan-tuan, kena jujur. Bila pinjam bayar. Meniaga kena jujur, berhutang pun kena jujur. Itu yang pertama tuan-tuan. Yang kedua adalah berkat. Dalam hadis ni tersebut tentang berkat. Burika lahuma fi bai'ihima. Yang ni Allah berkat. Apa makna berkat? Tadi lagi nama ni. Apa makna berkat? Yang mana Allah berkati. Kalau dua-dua jujur, pembeli jujur, penjual jujur, berkat perniagaan tu. Kalau dua-dua menipu dan menyembunyikan, maka Allah Ta'ala hancurkan ataupun Allah Ta'ala cabutkan berkat dia. Apa maksud berkat tuan-tuan? Baik. Jadi tuan-tuan, berkat ni maksud dia adalah kelangsungan kebaikan Tuhan, kelangsungan kebaikan Allah pada sesuatu. Mana dia apa tuan-tuan? Kalau macam ni lah tuan-tuan, kita nak faham berkat ni. Selalu kita sebutkan berkat. Kita duk nampak rezeki yang banyak tuan-tuan. Tapi banyak je tuan-tuan, orang rezeki banyak, hati tak tenang, ramai tuan-tuan. Rumah besar, duit berjuta-juta, tapi hati ni rasa tak cukup. Hati ni rasa runsing. Padahal harta banyak. Ni harta dah banyak dah. Kan tuan-tuan pun tahu dulu kes Susilawati kan, yang dibunuh oleh India tu, bunuh. Ingat kau tu kes tu? Sulawati tu. Tapi India tu dia bukan masalah perkauman. India tu dia bunuh semua. Sebelum tu dia bunuh Hindu pun, dia bunuh macam tu juga. Dia masalah bisnes. Dan India ni pun apa nama, Patnaban mati dah pun, kena gantung 2018 kot dia bergantung, tak silap lah. Mati dah dia. Patnaban ni pun jiran dia Melayu. Melayu kata bagus dia ni. Bagus. India yang baik. Cakap lembut. Tak sangka dia boleh bakar kawan tu. Ramai pula tu, 6 orang ke? 6 orang yang dia bakar jadi abu, lepak abu. Sakan lah. Padahal dia punya aset dia pun ada berjuta. Pak Naban tu, aset dia ada berjuta-juta. Aset dia pun kaya, Pak Naban tu. Tapi nak cerita tentang harta ni tuan-tuan, kalau kita tak diberkati tuan-tuan, kita rasa tak cukup. Harta yang ada tidak membawa kebaikan yang banyak pada kita. Itu maksudnya tak berkat. Berkat ni harta yang sedikit Allah berkati, harta tu membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu benda yang kita kena tahu. Sebab tu kita kata kerja biar betul, biar gaji berkat. Kita kadang-kadang tak nampak berkat. Kita nampak apa? Kita nampak gaji sebulan 20,000, 30,000, 40,000. Itu kita tengok. Ada orang tuan-tuan, dia buat bisnes yang saya pernah jumpa lah. Dia punya untung sebulan, untung 200,000. Kita dengar, 200,000 untung sebulan, ini boleh beli rumah cash.
Tapi sekali polis ambush, dia punya produk tu ada bahaya, produk nanti tak dapat kelulusan pada KKM, boleh menyebabkan kanser. Jadi bila sekali kena ambush, daripada ada duit langsung tak ada duit tu. Masa duit tengah banyak tak beli tanah beli rumah, duit tengah banyak tukar kereta mamai. Sekali jatuh rapat tu ke bumi tuan-tuan. Tak ada apa dah. Sampai dulu pasti dia selalu tolong pasti. Sekarang ni pasti, duit pasti pun dia tak mampu nak bayar. Dulu banyak tolong, tak mampu nak bayar. Tuan-tuan, nak ceritanya tuan-tuan, kalau Allah berkat kita punya gaji, tak perlu 200,000 pun, tak perlu sampai 400,000 pun. Kita dengar orang kalau gaji sebulan 10,000, banyak gaji dia tu. Sebulan 30,000, banyak gaji dia tu. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan gaji 2,000 pun kalau berkat, itu lebih baik pada orang yang 200,000, 400,000 tuan-tuan. Ada satu datuk tu, adalah dalam Krian ni lah tuan-tuan, hidup lagi tapi dia duduk kat KL kot, rumah pun besar. Dia sebulan 1 juta dia punya pendapatan. Tuan-tuan, apa makna dia tuan? Katakanlah kita pendapatan sebulan 1 juta, macam datuk tu lah, sebulan 1 juta tuan-tuan. Ni kita ada duit 1 juta pun ingat nak duduk rumah goyang kaki ya, betul tak? Duduk rumah goyang kaki ya. Ini sebulan 1 juta masuk. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan sebulan 1 juta ni tak termasuk orang terkaya di Malaysia gitu kan. Orang kaya di Malaysia lagi banyak lagi. Sebulan 1 juta pun tak masuk dalam senarai terkaya di Malaysia, apatah lagi senarai terkaya di dunia, tak masuk tuan-tuan. Jauh lagi tuan-tuan, di bawah. Sebab tu nak jadi orang terkaya di dunia ni susah lah tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau kita sebulan 1 juta pun, apa makna dia? Kalau kita masjid tak boleh mai, betul tak? Sehari pun tak boleh nak baca Quran. Dengan adik-beradik muka masam, gaduh. Dengan jiran pun tak baik. Dengan kawan-kawan pun tak baik. Hubungan dengan Allah pun tak baik. Nak berzikir sehari pun banyak masa tak dapat berzikir. Nak sedekah pun payah, berat hati. Apa makna dia? Nanti bila kita mati memang duit banyak, kita ada berbilion-bilion, berjuta, mati je tuan-tuan, habis kita. Harta tu jadi siapa punya? Jadi ahli waris punya, bukan kita punya dah. Ahli waris paling seronok. Kita kumpul, katakanlah kita mati, kita ada 50 juta dalam bank. Mati je kita, bini kita dapat 1/8, betul tak? Anak kita dapat, laki 2, perempuan 2 bahagian, perempuan 1 bahagian. Mereka semua dapat senang. Kenapa senang? Sebab akhirat nanti, isteri dengan anak kita, bila malaikat tanya mana dapat harta, kami dapat harta pusaka. Selesai. Betul tak? Semua dapat, seorang 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta. Yang nanya siapa? Kita. Pasal apa? Kita yang cari, kita yang kumpul. Sebab tu ada riwayat Umar bin Abdul Aziz, dia pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika min malin yushbi'u ghairi wa hisabu alayya wa yuhasabu alayya. Ya Allah, aku lindung denganmu daripada harta yang mana mengenyangkan orang lain tapi aku yang kena hisap. Sebab tu tuan-tuan, rugi kita mati, kita tak ada apa. Harta jadi orang punya. Kita pun bukan hidup lama tuan-tuan. Tuan-tuan tahu yang kita dah isyak tuan, kita kena berhenti. Apa yang buat Apple tu, Steve Jobs, kaya ni, harta dia bilion-bilion. Masa dia nak mati, dia sebut apa? Harta aku banyak, tapi masa nak mati hanya ada aku dengan katil ya. Katil duduk dan pakaian yang ada di badannya. Masa nak mati, kita duduk atas katil dengan pakaian yang ada di badan kita. Harta bukan dengan kita. Rugi tuan-tuan. Bayangkan kalau tuan-tuan punya gaji sebulan 1,000. Tapi sebulan 1,000 ni tuan-tuan boleh kumpul sikit-sikit. Tuan-tuan boleh ada masa main masjid, main surau, baca Quran, main mengaji, berzikir, ada hubungan yang baik dengan jiran, adik-beradik. Inilah kehidupan, betul tak? Kehidupan ni kita, itu kehidupan. Ada hubungan dengan Allah baik, hubungan dengan adik-beradik baik, hubungan dengan manusia baik. Itulah kehidupan. Kalau harta aja banyak tapi tak ada hubungan dengan Allah, mana kehidupannya? Kumpul duit sikit-sikit, cukup duit pergi Mekah, haji sekali pun cukup lah. Haji pun dapat pergi. Ada duit sikit-sikit, wakaf, sedekah, ada masa nak baca Quran. Mati nanti tuan-tuan punya banyak kebaikan tuan-tuan, betul tak? Dengan semayangnya, dengan mengajinya, sedekahnya, baca Qurannya, berzikirnya, hubungan silaturahim dengan adik-beradiknya.
itulah kita panggil berkat. Harta yang kita dapat memberi kebaikan pada kita di dunia dan di akhirat. Bukan semata-mata harta banyak habis lagu tu ya. Tak ada kebaikan dunia, tak ada kebaikan akhirat. Sebab tu jaminan siapa ambil harta haram, maka tidak ada berkat padanya. Walaupun dia ada dalam bank puluhan juta, Allah Ta'ala tak berkat. Harta tu tidak akan membawa kebaikan bagi dia di dunia dan di akhirat. Malah harta tu yang kamu hancurkan dia. Baik, belum kira dihisap lagi di akhirat kelak. Baik tuan-tuan, kita dah isyak dah tuan-tuan. Habis. InsyaAllah akan datang kita masuk bab baru kan tu. Betul bang? Bab muraqabah kan. Babul muraqabah.